Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar kepada semua anak murid Ustaz? Selamat kembali ke sekolah setelah seminggu kamu bercuti. Ustaz percaya bahawa kamu telah memanfaatkan cuti kamu dengan sebaik mungkin dengan aktiviti bersama keluarga. Jadi pada minggu ini kita akan sambung pelajaran kita dengan menggunakan buku PCHI. PCHI. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi murid-murid diminta untuk membuka muka surat 29. Membuka muka surat 29 iaitu tentang memelihara alam sekitar. Memelihara alam sekitar. Apa maksud alam sekitar kat sini? Maksud alam sekitar kat sini kawasan persekitaran kita. Kawasan persekitaran kita macam contohnya jalan raya, jambatan, taman permainan, padang bola, padang awam. Sebab macam dekat Taman Ustaz ni, dia ada satu gelanggang futsal awam. Itu pun merupakan salah satu contoh alam sekitar. Gelanggang futsal awam. Jadi siapa-siapa boleh main futsal kat dalam tu. Itu maksudnya alam sekitar, kawasan persekitaran kita. Kita tengok poin yang pertama. Kita hendaklah sentiasa memastikan persekitaran yang bersih. Sebagai contohnya kawasan sekeliling rumah kita. Kita kena pastikan ianya berada di dalam keadaan bersih. Sebab apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan salah satu daripada iman, cabang iman. Jadi bukan nak kata orang yang tak pembersih itu tidak beriman, tapi nak kata dekat sini bahawa kebersihan itu sangat pelik, sangat penting untuk kita jaga supaya kita terdiri dalam kalangan orang yang beriman. Persekitaran yang bersih maksudnya kita kena pastikanlah persekitaran dekat area-area kawasan-kawasan rumah kita. Paling mudah, paling simple sekali dalam bilik kita. Pastikan bilik kita dalam keadaan bersih. Rumah disapu, bilik disapu, dimop. Pastikan tak ada habuk, di vacuum. Itu maksudnya. Yang kedua, sama-sama menjaga kebersihan. Sama-sama menjaga kebersihan. Kalau kita perasan dekat kawasan alam sekitar kita ni, bukannya ada orang yang tukang sapu. Ada tukang sapu. Ada tukang sapu sampah tepi jalan raya kalau kamu perasan kan. Sapu daun-daun yang jatuh daripada pokok. Ada company, ada syarikat yang sediakan perkhidmatan tu. Tapi tidak hari-hari dia sapu. Bukan hari-hari dia sapu. Bukan hari-hari dia kena sapu jalan. Paling tidak pun 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali dia akan sapu jalan untuk membersihkan alam sekitar. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beragama Islam, pribadi yang baik, akhlak yang baik, kita kena sama-samalah menjaga kebersihan. Sebagai contoh, kalau kita keluar pergi taman ke, nampak ada tin Nescafe dekat tepi jalan. Takkan kita tengok je. Ambil, buang dalam tong sampah. Ambil, buang dalam tong sampah. Ini tidak. Kita nampak tin ke, nampak sampah ke, kita main sepak-sepak lagi. Jadi bila kita tunjukkan contoh yang tidak baik, orang lain akan tengok juga. Jadi orang lain, agama lain, macam kita duduk kat dalam Malaysia ni, kita hidup bermasyarakat, bercampur dengan orang yang beragama lain. Macam Ustaz, keliling Ustaz sebelah aja Melayu, yang kiri kanan Cina, depan pun Cina. Jadi bila orang Cina, orang agama lain nampak kita sebagai orang Islam, kita buat macam kita. Awak bayangkan, kita nampak sampah, kita sepak-sepak lagi. Adakah itu tidak mencalarkan agama Islam? Dia akan memberi kesan kepada agama Islam. Tapi kalau orang Cina ke, orang India ke, nampak kita buat benda yang baik, jadi dia akan terpegun. Jadi akan contohi, macam gini rupanya orang Islam. Macam gini rupanya orang Islam kalau nampak sampah. Nampak? Kita secara tidak langsung kita mencantikkan nama baik Islam. Dan yang terakhir, kesan persekitaran yang tercemar. Kesan persekitaran yang tercemar. Kalau persekitaran kita tidak dijaga dengan baik, dia akan menyebabkan kita punya alam sekitar tercemar. Sebagai contoh, kalau contoh kita buang sampah
bersepah-sepah kan. Kalau macam dekat taman ustaz ada satu sudut tu dia longgokkan sampah kat situ. Bila longgokkan sampah kat situ, mulalah macam-macam lah, nanti ada anjing yang gigit lah, dan dia akan mengeluarkan bau-bau yang tidak selesa. Bau-bau yang tidak selesa untuk kita bau. Maksudnya itu dia dah melakukan pencemaran udara. Dia dah mengganggu kita punya hidung. Kalau rumah awak tak dekat dengan tempat sampah tak apa. Ini kesian kalau dekat rumah yang dekat dengan tempat pembuangan sampah. Jadi dia akan mengganggu orang tu. Dah orang tu tak boleh nak buka tingkap. Kalau dia buka tingkap nanti bau busuk masuk ke dalam rumah. Jadi kena jagalah. Itu untuk pencemaran udara. Kalau pencemaran air pula, kalau contoh kita buang sampah kat longkang, dekat parit, dia akan menyebabkan tersumbat. Bila tersumbat, mulalah nanti akan ada nyamuk yang bertelur, nyamuk Aedes. Dia akan mendatangkan pencemaran air dah satu hal, tersumbat, air akan kotor, sungai akan kotor. Lepas tu berlakunya pembiakan nyamuk Aedes pula. Bila air tu dia tetap sama je, awak bayangkan air longkang dah tersumbat, dia tidak mengalir kan. Dia akan fix macam tu, dia akan tetap macam itu. Jadi nyamuk pun dia senang bertelur kat situ, nyamuk Aedes. Mulalah nanti ada penyakit denggi. Okey, jangan buat main penyakit denggi ni boleh membawa kepada maut, boleh membawa kepada maut. Jadi jangan buat main dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Kita nampak kecil je, kita keluar nampak longkang depan rumah kita, tengok okey je, padahal kat bawah tu punya banyak telur, apa nama orang panggil, jentik-jentik, punya banyak jentik-jentik nyamuk Aedes. Jadi kita kena basmi, kena bersihkan, kena buang benda tu. Kalau zaman dulu sebelum pandemik, kita ada buat gotong royong taman, macam tempat ustaz lah, ada gotong royong taman. Nanti kita sama-sama bersihkan kawasan mana, kawasan longkang, kawasan jalan, semua kita akan buat. Tapi sekarang dah pandemik, tak boleh lah. Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini tentang memelihara alam sekitar. Jadi kalau ada apa tak faham, anda boleh tanya terus kepada ustaz. InsyaAllah ustaz akan jawab dengan secepat mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.